Semangat dan aktiviti kesukarelawanan ini merupakan salah satu tuntutan dalam kerangka perpaduan nasional bagi membentuk sebuah negara menghadapi cabaran. Dan bila kita bercakap mengenai cabaran, hari ini kita akan bercerita mengenai cabaran pandemik COVID-19. Dan bila sudah pun penawarnya ataupun vaksin sudah ditemui, kita akan berhadapan pula dengan golongan-golongan yang lihat saja hari ini ada sahaja yang menolak mengenai keberkesanan vaksin COVID-19 itu, dan itu di antara cabaran yang kita realiti hari ini untuk diperkatakan. Dan untuk kita berdiskusi ataupun membincangkan hal ini bersudah semestinya dengan tajuk vaksin COVID-19 di mana sukarelawan IPT, bersama-sama dengan saya pada waktu dan ketika ini merupakan Zahida Nur Izzati Muhammad Zainur yang merupakan pelajar khusus pembangunan kesukarelawanan UPM sukarelawan dan juga sukarelawan aktif YOSH My Fun Action, juga dah ditemani dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Selamat datang kedua-duanya ke Darah Muda. Ya, saya. Baik, dengan tajuk kita hari ini untuk edisi Darah Muda hari ini, kita akan bercakap mengenai vaksin COVID-19 di mana sukarelawan IPT. Mungkin kita mulakan dulu dengan Zanida. Ladies first as always, kan? Jadi, di mana sebenarnya bila kita nak cakap mengenai bantuan-bantuan sukarelawan IPT ni? Okay, so kalau sukarelawan IPT ni kan, dia sebenarnya tak kisahlah kan kita dekat program mana pun. Okay, tapi setakat ni, okay, apa yang menjadi isu semasa ataupun isu hangat sekarang adalah tentang COVID-19. And then di sekarang ni masih ada yang golongan di luar sana yang anti vaksin, betul tak? Jadi sekarang ni kami sebagai sukarelawan IPT ingin mengajak orang luar di sana, okay, orang umum ataupun orang awam di sana untuk sama-sama untuk kita menjayakan misi imunisasi di Malaysia ni kan dengan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ni. Okay. Lindung diri, lindung semua. Jadi Dr. Zainal, bila tadi itu pandangan daripada sukarelawan IPT. Jadi Datuk, bagaimana kita melihat hari ini kenapa wujudnya golongan anti vaksin ini sebenarnya? Ya, sebenarnya dia ada dua kumpulan lah ya. Satu kumpulan yang keraguan, dia ragu-ragu. Kan? Betul ke tidak, baik ke tidak baik. Itu dia ragu-ragu. Tapi kalau kita bagi dia pengetahuan yang cukup, pendedahan, mereka akan ikut, ambil. Yang kedua, kita panggil yang tegar lah. Anti vaksin yang tegar. Cakap apa pun tak jalan. Mereka ada pendapat sendiri, cuba mempengaruhi orang lain yang kita pun tak faham apa faedah dia buat itu. Jadi pada kita sukarelawan dan ni pada masa inilah terutama daripada IPT yang golongan remaja yang bersemangat ni, darah muda tadi, untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk mengajak masyarakat kita ikut kempen, kita ambil dan kita cuba orang katakan lawanlah sikit dengan kumpulan-kumpulan yang tegar tadi. Maknanya Datuk, kita nak bercakap di sini ialah barisan-barisan hadapan juga memerlukan bantuan daripada sukarelawan ini. Ya, betul. Dia ada dua fungsi lah. Sebab frontliner kita pun dah letih dah setahun dah ni kan. Jadi banyak kerja. Jadi kita perlukan sukarelawan ni pertama untuk bersama-sama promosi, mengajak kawan pendaftaran, berkongsi ilmu. Yang kedua, membantu pusat-pusat PPV kita lagi, pusat pemberian vaksin. Mereka boleh bantu mendaftar, boleh menyusunkan barisan, dan setengah kalau ada kemahiran boleh bantu mereka untuk memberi suntikan. Jadi dua tu memang sangat perlu. Dan awam muda lah lagi pun kata bersemangat dan bertenaga lah, insyaAllah. Orang muda ya? Darah muda. Jadi Zanida, sekarang umur berapa ni? Alhamdulillah, sekarang ni 20 tahun lah. 20 tahun sudah menjadi sukarelawan aktif. Jadi apa sebenarnya yang mendorong untuk bergiat aktif dalam bidang sukarelawan ini? Okey, sebenarnya kan, sajalah nak cerita sikit lah Okey, sebelum masuk asasi tu, saya tu baca satu komik ni, komik Miss Fizi ni, dan dalam tu watak profesor dalam buku tu sebenarnya dia kata pelajar IPT ni sibuk kerja for flat. Tapi tak ada menyumbang something kepada masyarakat, tak berubat kepada masyarakat macam tu. Jadi profesor ni menyarankan kan, ataupun beritahu pada student dia kan untuk pergi kepada masyarakat kan, untuk pergi bantu masyarakat apa semua. Dan dari situlah kan, saya memang dah sebelum masuk asasi di UPM, masa dah berniat ada untuk mencari satu NGO untuk saya join lah volunteerism ni, dan Alhamdulillah Allah temukan saya dengan YOSH My Fun Action lah. Alhamdulillah. Jadi apa cabaran kalau dah lama berkecimpung, apa cabaran-cabaran dia?
Okey, sebenarnya jujurlah saya kata okey, untuk jadi volunteer tapi dalam masa yang sama sebagai student, okey, bukan satu benda yang mudah lah. Sebabnya macam mana kita nak allocate masa kita antara study dengan aktiviti kesukarelawanan, dan memang masa kita memang takkan sama dengan kawan-kawan lain yang tak join volunteerism ni. Dan mungkin orang lain akan pelik kan, kenapa lah kan dia ni Zainida ni kan asyik-asyik ada meeting, jajak ada meeting kan, ataupun kejap-kejap pergi sana pergi sini kan. Tapi itulah cabaran ataupun halangan yang terpaksa dihadapi oleh sukarelawan IPT. Walaupun ada kesukaran di situ, tapi di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Dan insya-Allah dalam apa-apa pun kita mintalah tolong pada Allah supaya dipermudahkan sekali. Saya lihat di situ satu hasrat yang besar juga yang boleh dikongsikan. Dan kita berbalik pada topik kita hari ini, vaksin COVID-19, di mana sukarelawan IPT. Dan kalau semalam saya merujuk pada data yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu negeri-negeri yang sudah pun menerima vaksin. Antara negeri-negeri yang terendah merupakan Kelantan dan juga Sabah. Jadi anda sebagai sukarelawan, apa cadangan yang anda boleh keutarakan kepada kerajaan untuk meningkatkan at least 50% untuk negeri-negeri terbawah ini? Okey, so jadi contohnya tadi negeri Kelantan dengan Sabah. Okay, saya ambil satu je lah contoh. Okay, contohnya negeri Kelantan. Okay. Mungkin kita kena semak semula kan, apa background pada penduduk setempat itu sendiri. Kita kena cari kan, kita kena tahu apa faktor yang menyebabkan mereka ni menolak katakan tidak pada vaksin ni. Jadi apa yang kerajaan ataupun bukan kerajaan sahaja, dengan bantuan sukarelawan IPT juga untuk sama-sama pergi ke sana dan memberi pada pendahan kepada mereka. Okey, contohnya kalau kita katakan tadi lah macam Kelantan tu kan. Okey, Kelantan kalau kita dengar je perkataan Kelantan, kita mesti akan terfikir Islamik. Macam tu kan. Jadi mungkin ada yang fahaman daripada golongan-golongan yang memang kuat teguh agamanya, mungkin ada persalahfahaman di situ kan. Maksudnya mungkin mereka fikir fokus pada ibadah saja. Jadi mereka tak ada keinginan ataupun fikir macam tak apalah vaksin ni apa-apa pun Allah yang akan tentukan. Jadi kalau nak matilah. Kalau nak matilah. Baik. Kalau nak matilah itu mungkin juga kita boleh melihat daripada sudut perubatan. Datuk, Doktor. Yes, bila kita bercakap mengenai vaksin ini, saya pernah pernah menemu bual pun ada golongan-golongan ni yang mengatakan saya tidak memerlukan vaksin sebab kalau nak matilah. Macam mana kita nak mencerahkan pemikiran mereka, kita perlu juga ambil vaksin ni sebenarnya? Ya, sebenarnya ialah takdir Allah tentukan, dan kita tak tahu bila akan berlaku ya. Ya, sebenarnya vaksin ni yang kita ambil ni, pertama dia menjaga diri kita supaya kita tidak mendapat penyakit, dan kita tak datang membeban kepada negara lah. Kalau dapat sakit masuk hospital 14 hari kerja tak boleh, jadi mendatangkan beban kepada masyarakat dan juga keluarga. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita tak ambil vaksin, jadi kita dapat penyakit dan kita menyebarkan kepada orang lain pula kan. Nanti merentah negeri, mentara kita menyebarkan. Jadi bukan vaksinnya bukan untuk kita saja, tetapi untuk keseluruhan masyarakat dan negara. Jadi jangan sebutlah mati, orang kata bukan isu utama dalam vaksin ni. Penggunaan vaksin lah. Terus apa pandangan tuan mengenai tuduhan ataupun spekulasi yang telah diwujudkan untuk memburuk-burukkan lagi vaksin ni sebenarnya? Ya, saya rasa sebab itulah kita pun tak faham kenapa ada golongan yang cuba memburukkan. Kita dapati bahawa dalam kesihatan awam vaksin adalah salah satu alat cara untuk kita mencegah dengan cara besar-besaran ya. Dan yang kedua adalah dia telah terbukti selamat dan berkesan. Dan kerajaan ataupun pihak berkuasa tidak mungkin kata nak menjahanamkan orang atau menjahanamkan negara. Jadi kenapa kita berfikir, kemudian dia punya ilmu yang kita lihat ya, ni pakar-pakar Google, pakar-pakar Facebook ni kan, pakar ni semua ni, kita tengok dia punya logik tu pun tak ada lah ya, logik bukan ilmu tapi ilmu logik pun tak ada. Jadi saya rasakan berhentikanlah satu yang untuk orang awam kita dapat daripada sumber yang sahih, dan insya-Allah kita yakin tak ada siapa nak menyusahkan orang lain, but vaksin ni adalah untuk semua, diri kita, keluarga kita, negara kita. Itu nak raya esok boleh rentas. Ya. Kalau semua ada vaksin kan, kita nak balik raya sebenarnya kan. Betul. Insya-Allah.
Lepas tu Datuk, kita sekarang ni kita dah kita ada Pfizer, kita ada Sinovac, kita ada AstraZeneca, Johnson & Johnson dan banyak lagi kalau kita kira vaksin ini kan ke pelbagai jenis-jenis itu. Dan mungkin jadi satu faktor yang kenapa orang menolak ni sebab diorang tak nak vaksin-vaksin ni, diorang nak setengah tu. Contoh kalau saya tanya Zainida, nak Pfizer ke nak Sinovac? Kan nampak dia pun tengah fikir vaksin apa. Macam mana pula pandangan tu? Ya, dari segi teknikal lah, kami pun di pihak teknikal kadang kami nasihatkan jugalah kerajaan secara jujur lah, kita kata jangan banyak sangat, jadi pening. Kita ada 5 proforma kan, kita nak tambah-tambah lagi, jadi orang susah nak faham, ataupun ada isu-isu halal haram, isu-isu keberkesanan, jadi orang lagi faham. Kalau boleh kita limitkan, kita hadkan berdua atau 3 kan cukup. Tapi itu pendapat kita segi teknikal. Tapi pada orang awam, kita kena yakin dan percayalah apa saja yang diberi itu insya-Allah berkesan dan selamat, yang sudah semua telah menjalani kajian. Kalau boleh tak payah pilih sangatlah. Tapi kalau ada chance boleh pilihlah ya. Tapi ikutlah yang mana yang telah diberikan pada kita, insya-Allah semua itu adalah yang terbaik untuk kita terbaik, kan? ya. Jadi kita nak bincangkan lagi lebih lanjut sebenarnya. Kita apapun kita kena berehat dulu seketika. Kita kembali lagi selepas ini Darah Muda dengan topik hari ini, vaksin COVID-19 di mana sukarelawan IPT. Bertemu kita sekali lagi di Darah Muda dengan topik hari ini, vaksin COVID-19 di mana sukarelawan IPT. Kalau sebelah tadi sebelum kita berehat kita bercakap mengenai anti vaksin lah, mengenai sukarelawan lah. Sekarang ini kita nak berbalik kepada tajuk kita di mana sukarelawan IPT. Baik, Zainida, anda adalah sukarelawan IPT dan anda juga adalah sukarelawan aktif. Apa sebenarnya, adakah ada perbezaan ke kalau Fahis seorang sukarelawan, Zainida seorang sukarelawan aktif? Ada perbezaan ke sebenarnya? Okey, ini adalah pandangan peribadi lah Okey. So, apa perbezaan antara sukarelawan dengan sukarelawan aktif ni? Mungkin sukarelawan, mungkin dia turun kekerapan lah, berbeza daripada kekerapan tu lah. Kekerapan turun pada program kesukarelawanan itu sendiri. Jadi kalau sukarelawan aktif ni, memang kita boleh on call macam doktor pula kan. Maksudnya boleh panggil bila masa, dan pengorbanan kan untuk sukarelawan aktif ni jauh lebih besar lah. Itulah daripada sukarelawan yang biasa. Mungkin secara bermusim ke, ataupun mungkin dia rasa kalau kawan ada ikut barulah nak join kan. Kalau tak ada kawan tak nak join. Tapi sukarelawan aktif ni memang macam saya kata tadi kan, mungkin sama ada mungkin kata sukarela tu maksudnya tanpa ada paksaan kan. Tapi kalau dia faham betul-betul apa fungsi ataupun kepentingan pada sukarelawan IPT sendiri ataupun sukarelawan aktif sendiri, maka dia tak akan tak sampai hati lah, orang kata tak sampai hati untuk kata tidak lah pada mana-mana program sukarelawan tu. Di ibu bapa, penerimaan ibu bapa macam mana? Kalau adalah kita student, mestilah ibu bapa nak kita akses dalam pendidikan, dalam apa yang kita belajar. Okay, so kalau itu kan, parents mana-mana pun akan risau kan, tentang akademik anak-anak dia. Jadi apa yang contohnya macam Josh My Foundation ataupun NGO yang saya sertai sendiri lah kan, memang mereka tekankan pada akademik tu sendiri. Jadi mereka bukannya setakat provide pada volunteerism tu sendiri, tapi ada juga daripada pantauan pada akademik juga. Jadi daripada situ saya tak perlu risaulah untuk akademik saya sama ada jatuh ke kan, tak sampai teruk lah orang kata kan, ada punya pointer ke apa ke. Jadi alhamdulillah ibu bapa setakat ni memang tak pernah halang lagi lah kan, dan terus sokong lah. Jadi sepanjang pandemik ni apa sumbangan-sumbangan yang telah dilakukan oleh NGO dan Zainida sendiri? Okey, so kalau daripada apa yang saya pernah ceburi ataupun terlibat sendiri, memang kami adalah bagi bantuan daripada rezeki umat kepada golongan-golongan yang terjejas disebabkan COVID-19 ni. Dan sebenarnya kalau My Foundation sendiri pun ataupun ialah NGO yang saya terlibat tu memang ada memberi misi bantuan kecemasan. Dan baru-baru ni akhir bulan Februari hari tu memang saya ada terlibat sekali dengan program tu UPM Prihatin 3K. So dari situ kami memang daripada sukarelawan UPM sendiri, IPT, pelajar IPT sendiri, kami tolong packingkan medical kit untuk frontliners dan pesakit-pesakit COVID-19 di Maib Serdang. Jadi Datuk melihat kepada sukarelawan aktif ni, apa pandangan Datuk dalam membantu kita berdapati dengan situasi hari ini?
Ya, betul. Macam kami pun di Persatuan, kami bertubuhkan satu pasukan kita panggil VCE19, iaitu Volunteers untuk Community Engagement and Empowerment. Dan kita tukar jadi 1 juta sukarelawan. Kita nak 1 juta sukarelawan dalam bentuk apa saja. Dan kita tahu golongan pelajar atau golongan muda ni merupakan satu golongan yang berpotensi yang besar. Dan dalam kumpulan kami pun bekerjasama dengan Universiti Putra UPM. Maka kita cuba dapatkan sukarelawan daripada universiti dan kita masukkan dalam program kita dan kita susun atur yang mana yang mereka boleh. Mereka boleh jadi social media, mereka boleh kerja di lapangan dan mereka juga boleh pergi ke komuniti untuk berbincang, untuk berdaftar. Jadi skop tu luas dan kita sangat mengalung-alungkan dan sangat berharap supaya golongan muda dari pelajar universiti misalnya untuk bersama-sama kita membantu frontliners, membantu kerajaan, membantu komuniti kita, insyaAllah. Ini satu amal jariah yang besar lah. Saya. Tapi Datuk, yang menjadi persoalan di sini ialah bukan semua sukarelawan itu adalah pakar untuk bercakap mengenai vaksin COVID-19 ini. Jadi macam mana Datuk melihat yang mereka mungkin boleh melaksanakan kempen, bagi tahu rakyat semua itu, tapi ada rakyat yang counter back atau counter back balik, kata siapa kau untuk lecture aku. Okay, kali itu dalam program kami, sukarelawan kami ada khusus latihan. Kita ada latihan asas, ada yang lanjutan, dan kita ada webinar, kita ada 1 hari, ada setengah hari, kemudian kita ada perbincangan dengan pakar dan itu kita akan bentuk kita punya sukarelawan supaya mereka boleh berhadapan dengan masyarakat dan punya ilmu yang cukup lah. Dan jika mereka bersama-sama dalam satu tim tu, kita ada pakar kita ada volunteer, maka dia punya kepercayaan, dia punya respect tu ada situ. Jadi kalau kita berjalan berseorangan saja, orang kata who are you, tapi kalau dia berjalan dengan pakar, maka dia pun akan jadi pakar. InsyaAllah. Ya. Jadi itu sudut pandang daripada Datuk. Kalau saya kira orang muda mesti lebih faham situasi ini, sebab kalau kita lihat di media sosial bukan main hebat lagi. Keyboard warrior. Keyboard warrior tu. Macam mana pada pandangan Zah ni? Pada soalan kalau ada setengah masyarakat yang counter back ataupun serang kepada volunteer ataupun sukarelawan IPT ni. So seperti yang Dr. Kaya tadi itulah kan, sebenarnya kalau untuk sukarelawan IPT ni mestilah kena dibekalkanlah dengan pengetahuan tu. Sebabnya kita tak boleh lah kalau nak ajak orang untuk dapatkan suntikan vaksin, tapi diri sendiri mungkin tak ada pengetahuan langsung tentang suntikan vaksin tu. Jadi dia memang akan kita kata menimbulkan fitnah ataupun menjadikan situasi seperti itulah. Jadi apa yang sukarelawan IPT tu dia boleh buat adalah dia mesti kena cakna dengan isu yang dia bawa sendiri. Kan kita tak boleh lah jadi kita macam orang kata palatau lah kan. Kan duk ajak tapi tak tahu apa pasal tu gitu. Jadi kenapa pula pelajar IPT ni perlu untuk berada di landasan yang sama jadi daripada sekarang, untuk perlu join bidang sukarelawan ni? So saya tak tahulah kan kalau orang lain pernah dengar ke tidak, tapi saya rasa adalah memang tak tahulah cukup famous ke tidak, tapi kalau contohnya macam orang muda ni, mungkin mereka kekurangan dari segi harta ataupun kekurangan masa, maksudnya terlalu sibuk dengan pelajaran apa semua, tapi mereka ada satu advantage ataupun kelebihan, iaitu dari segi tenaga sendiri. Jadi kita kena gunakan dengan sebaik-baiknya tenaga darah muda ni kan, darah muda ni kan, untuk sumbang pada perkara-perkara yang bermanfaat dan baiklah kan. Jadi mudah-mudahan makin berkurang masyarakat ataupun masyarakat belia di luar sana yang kurang terjebak dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah lah kan. Tapi itu memerlukan komitmen sebenarnya. Betul. Jadi Datuk, bila kita bercakap di situ adalah pandangan sukarelawan, dan kita balik pada masyarakat pula. Bagaimana Datuk sendiri melihat reaksi masyarakat mengenai penerimaan vaksin COVID-19 ini? Yalah, kalau kita lihat data dan kami juga pergi ke lapangan jadi itu masih ada golongan-golongan yang saya kata tadi yang keraguan. Kemudian kita ni orang Malaysia terutama, dia suka tunggu dan lihat. Tunggulah kawan ni bagi, tunggulah pakcik ni bagi. Jadi itu yang menyebabkan pendaftaran kita rendah dan juga akses lah.
pendaftaran MySejahtera guna app dan dia mereka tak faham. Jadi ni yang gunanya kalau kita ada sukarelawan, kita ada app, ada apa smartphone, ada apa semua, kita macam kita pernah buat pergi ke PD, pantai PD, bawa ada orang tolong registerkan, tolong pakai di sana. Jadi itu yang boleh meningkatkan. Saya rasa itu adalah satu peranan yang boleh dibuat oleh mahasiswa sukarelawan. Betul. Sebab sukarelawan IPT sekarang kan celik IT orang kata. Celik IT. Celik IT. Ialah makanan kita kan. Allah, hari-hari ada. Ini kalau nak bercakap dengan sukarelawan ni, apa lagi kebaikan yang boleh Zainal kongsikan? Okay, so kalau untuk bila kita terlibat dalam satu aktiviti kesukarelawanan ni, of course lah, benda yang pertama sekali kita akan tambah kenalan kita. Contohnya macam kita sekarang saya tak pernah pun kan berjumpa dengan Dr. Zainal sendiri kan. Saya tak tahu pun kan. Dan daripada situ kita banyak kenalan yang lebih pakar daripada diri kita, dan kita boleh belajar daripada orang-orang yang lebih berpengalaman tu, dan akan kita dapat improve develop diri kita sendiri. Dan itulah masyarakat muda yang kita nak bina sekarang ni, zaman sekarang. Dan Datuk, mengapa bukan sekarang, bila lagi rakyat perlu mendaftar untuk dapatkan vaksin? Yalah, sebab kita dah masuk ke fasa kedua nanti lah, golongan orang tua berisiko ya. Jadi kita kalau boleh lah, kami juga mengharapkan supaya kita dapat mencapai 80% secepat mungkin sebelum hujung tahun. Jadi pada tahun 2022 nanti kita dah boleh buka semua bisnes dan sebagainya ya. Jadi kalau kita masih tunggu lagi, masa bila kita nak habis? Takkan kita nak masuk tahun 2 tahun. Jadi itu saya katakan, mari kita sama-sama daftar, dapat vaksin secepat mungkin, insya-Allah. Banyak benda yang kita boleh dapat faedah lah. Dan kalau boleh kongsikan tips kepada sukarelawan ini, apa lagi tips yang boleh mereka guna pakai untuk berhadapan dengan golongan-golongan yang belum daftar lagi untuk dapatkan vaksin? Okey. Itulah pertama kita cakap mesti seiring. Macam kami kan, saya 65 tahun, dia 20 tahun, 40 tahun. Jauh tu. Tapi saya mempunyai ilmu ya, saya punya kemahiran, saya punya pengalaman, mereka punya tenaga. Kalau kita bandingkan dua ni, katakan kita pergi ke komuniti, kami banyak komuniti ya, di PPRT, di luar bandar, di Asia. Jadi kita sama-sama, kita kongsi ilmu, dia bagi tenaga, dan dengan sendirinya dia dapat tingkatkan ilmu lah. Sebab pandemik 19 dan vaksin adalah satu pengalaman yang tak ada sebelum ini. Jadi ini memang unik dan memang satu, orang katakan, terbesar lah dalam negara kita. Jadi boleh, mari kita sama-sama bersama dalam program ni lah. Jadi mungkinlah di akhir ini kan, anda sebagai sukarelawan IPT aktif katanya kan, aktif lagi. Mungkin di akhir ini apa lagi pesan anda boleh kongsikan kepada pelajar-pelajar lagi untuk bersama-sama kita memperjuangkan lagi sukarelawan IPT ni? Okay, so qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolonglah ataupun kita bersama-sama lah untuk bertolong-tolongan untuk membuat satu kebaikan. Dan ini adalah salah satu yang benar saya nak serulah kepada kawan-kawan di luar sana, untuk bersama-sama dengan saya, untuk mengajak komuniti di luar sana, dan anda sendiri, tolonglah daftar untuk dapatkan suntikan vaksin COVID-19 itu sendiri. Dan jangan lupa untuk join satu program ataupun sharing yang kami buat sendiri dengan kerjasama dengan Dr. Zainal, pihak Dr. Zainal, which is hari Sabtu ni 10 hari bulan 4 berkenaan dengan COVID-19 sendiri, dan kita akan bincang lebih dalam secara lebih detail apa pentingnya kepentingan vaksin COVID-19 itu sendiri. Contohlah vaksin ada macam-macam. Kita mungkin nak boleh kepentingan. Dan salah satu, kalau boleh kongsi bocorkan sikit untuk dekat tontonan umum, macam aku nak tengok tapi aku tak tahu apa lagi kepentingan. Bagi satu je. Satu? Okey. antara dia punya intipati perbincangan tu. Okey, mungkin sebelum ni kita tak tahu pun kan. Mungkinlah contohnya kita ada penyakit ataupun kita ragu-ragu. Macam, boleh ke saya nak terima vaksin ni kan? Saya ada penyakit ni sekian kan. So daripada situlah, nak tahu jawapan dia, join lah program ni. Join 10 hari bulan 4 nanti. Di mana tu? Okey, kami akan buat secara live lah, live di FB page UPM Pembangunan Kesukarelawanan sendiri. Dan kami kalau apa-apa pun, InsyaAllah kami akan berilah details lebih lanjut lah. Tapi memang live di FB lah. Di FB? Di page Pembangunan Kesukarelawanan UPM. Jadi kalau anda nak mengikuti event yang akan berlangsung pada 10 hari bulan 4 nanti, boleh ke Facebook program
Pembangunan Kesukaranwanan. Pembangunan Kesukaranwanan UPM. Ya betul, UPM. Dan Datuk, mungkin di akhir ini apa juga yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ini, dan juga nasihat akhir kepada masyarakat kita di luar yang menonton darah muda ni? Ya, pertama daftar. Kemudian kita ajak orang lain daftar. Bila esok dapat appointment, pergi ambil untuk 1 dan 2. Kemudian kita amalkanlah SOP yang biasa. InsyaAllah kalau kita buat begitu, baik hujung tahun atau awal tahun, kita boleh kembali kepada new normal lah. Dan mari kita sama-sama sukarelawan ni, tak kira orang dewasa, orang muda, orang tua, darah muda, darah tua macam kita ni, kita buat sama-sama insyaAllah. InsyaAllah. Untuk negara dan untuk komuniti. Lindung diri, lindung semua. Jadi kalau last ini kan kongsi, kalaulah kita dah kembali ke sedia ada, perkara pertama nak buat apa? Balik kampung. Balik kampung. Itu dia. Travel lagi kan. Jadi kita harapkan semoga lepas ni raya nanti kita pun boleh balik kampung. Jadi itulah saja perkongsian hari ini mengenai vaksin COVID-19 di mana sekarang IPT. Terima kasih saya ucapkan kepada Zahidah Nur Izzati Muhammad Zainul selaku pelajar kursus pembangunan kesukarelawanan UPM dan juga sukarelawan aktif daripada YOSH My Fund Action, dan juga Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, di atas pencerahan topik kita bincangkan hari ini, vaksin COVID-19 di mana sukarelawan aktif. Jadi itu saja darah muda hari ini. Kita kembali lagi pada hari Rabu dan Jumaat dengan topik-topik yang lagi banyak untuk dikupas. Saya Faiz Arif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.